36 Taktik Peperangan merupakan sebuah buku yang di dalamnya terkandung 36 taktik peperangan yang diguna pakai pada zaman purba di China dan diwarisi sehingga hari ini. Meskipun penyusunan dan penerbitan buku itu dilakukan pada lebih 60 tahun yang lalu, tetapi taktik-taktik peperangan yang terkandung di dalam buku itu telah diguna pakai di China di dalam jangka masa yang panjang dan telah menjadi intipati kebudayaan tradisi China. Pada masa ini, 36 taktik peperangan telah disesuaikan untuk strategi di dalam pelbagai bidang, di antaranya termasuklah politik, diplomasi, ilmu-ilmu pengurusan, perdagangan dan lain-lain. Taktik-taktik yang terkandung di dalam 36 taktik peperangan sudah wujud di China pada lebih 2000 tahun yang lalu dan disusun menjadi buku pada tahun 1940-an. Buku itu telah dianggap setanding dengan buku seni perang hasil karya Sun Tzu dan dapat saling melengkapi di antara satu sama lain. Sun Tzu ialah seorang pahlawan Cina hidup sezaman dengan pendeta agung Confucius kira-kira 2500 tahun yang lampau. Pemikiran beliau mengenai strategi perang sangat terkenal dan diakui sehingga hari ini. Berdasarkan catatan sejarah, cerita tentang 36 taktik peperangan telah muncul di China pada abad ke-5 Masihi. Pada ketika itu, wilayah China telah menjadi terpisah-pisah dan diduduki oleh beberapa kuasa tempatan China. Mereka sering berperang di antara satu sama lain dan mengakibatkan pemerintahan China ganti berganti daripada semasa ke semasa. Kononnya, tentera yang diketuai oleh Hulu Balang Tan Daoji kerajaan negeri Liu Song sedang berada di dalam situasi yang sukar di dalam satu peperangan. Beliau telah menipu pihak lawannya dengan satu tipu muslihat agar tenteranya berjaya berundur daripada medan peperangan tanpa kematian dan kecederaan. Selepas itu, sudah ada orang memperkatakan tentang Hulu Balang Tan Daoji sebagai berkata, antara 36 taktik peperangan Hulu Balang Tan Daoji, pelarian merupakan pilihan yang terbaik. 36 taktik peperangan tersebut bukanlah nama sesebuah buku, tetapi untuk menggambarkan kecerdikan dan kebijaksanaan Hulu Balang Tan Daoji. Manakala strategi pelarian juga bukanlah salah satu taktik daripada 36 taktik peperangan itu. Sebaliknya adalah untuk mempersendakan tindakan pelariannya di dalam perang. Di dalam konteks ini, 36 taktik peperangan merupakan istilah yang menyifatkan orang yang licik dan juga pandai menipu. Pada masa itu, 36 taktik peperangan bukan sesuatu karya strategi peperangan yang mempunyai kandungan yang konkret, tetapi hanya merupakan taktik yang sering diperkatakan di dalam kalangan rakyat Cina dan diguna pakai di dalam opera, novel dan juga lain-lain. Edisi terawal 36 taktik peperangan merupakan sebuah buku cetakan yang diterbitkan di Chengdu, Provinsi Sichuan di barat daya China. Di dalam buku yang tanpa catatan tahun penerbitan dan penulisan itu ada tertulis taktik peperangan sulit. Bahan aslinya ialah sebuah naskah yang ditulis dengan tangan. Pakar berpendapat bahawa terdapat banyak edisi 36 taktik peperangan pernah muncul yang diwarisi daripada mulut ke mulut di dalam kalangan rakyat Cina selama beribu-ribu tahun. Kebanyakan edisi buku itu mempunyai kandungan yang hampir sama. Naskah tulisan tangan yang ditemui itu diduga telah disusun oleh seseorang yang berminat terhadap strategi perang dan mempunyai banyak pengetahuan tentang taktik peperangan berdasarkan bahan-bahan yang ada pada masa itu. 36 taktik peperangan tidak ada banyak kandungan yang menjelaskan tentang teori peperangan. Sebaliknya, lebih mengutamakan penggunaan praktikal strategi peperangan. Di dalam buku itu turut dinyatakan bahawa tak kali menghadapi situasi peperangan yang cepat berubah dan penuh dengan tipu muslihat, keputusan yang betul mesti dibuat dengan segera. Maka, penggunaan taktik yang betul merupakan langkah yang paling penting semasa bertempur dengan musuh. 36 taktik peperangan merupakan rumusan hasil fikiran ahli ketenteraan yang terunggul pada zaman purba Cina. Setiap taktik mempunyai tujuan yang jelas dan bersifat praktikal. Kebanyakan taktik tersebut lebih mementingkan perubahan yang tidak dijangka ketika bertempur dengan musuh. 36 taktik peperangan diketahui oleh umum melalui pelbagai cara. Ada taktik yang dinamakan dengan judul opera, peribahasa ataupun peristiwa yang pernah berlaku di dalam sejarah Cina. Oleh yang sedemikian, orang ramai lebih mudah untuk memahami teori dan ilmu ketenteraan yang terkandung di dalam buku itu. Misalnya, taktik ke-18 yang berbunyi, jika ingin mengalahkan musuh, ketua pihak musuh mesti ditangkap terlebih dahulu. Taktik ini bermaksud bahawa jika sesuatu pihak yang berperang dengan pihak yang lain ingin memenangi peperangan itu secara keseluruhannya, mereka haruslah menangkap ketua pihak yang lain. Taktik ke-36 adalah mengenai pelarian ataupun pengunduran.
Di dalam taktik itu dijelaskan bahawa jika menghadapi musuh yang terlalu kuat, kadangkala pelarian atau pengunduran merupakan pilihan yang terbaik bagi menyimpan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, 36 taktik peperangan sangat mudah difahami dan bersifat praktikal. Maka masyarakat Cina masih berminat terhadap penggunaannya pada hari ini. Sehubungan dengan itu, banyak terbitan yang berkaitan dengan 36 taktik peperangan telah muncul di dalam pasaran. Di antaranya termasuklah 36 taktik peperangan di dalam bidang perniagaan, 36 taktik peperangan di dalam perhubungan sosial, bahkan 36 taktik peperangan di dalam hubungan dengan kekasih. 36 taktik peperangan telah diperkenalkan ke Jepun lebih awal berbanding dengan negara yang lain dan dikenali sebagai kunci kepada penentuan strategi. Setakat ini, 36 taktik peperangan telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa utama di dunia untuk digunakan sebagai bahan rujukan penting ketenteraan, di antaranya termasuk bahasa Belanda, Itali, Inggeris, Perancis, Rusia, Portugal, Sepanyol, Turki dan yang lain-lain. Dasar diplomasi Cina di Nusantara. Penyanyi terkenal Cina Song Zuying baru-baru ini telah dibawa khas oleh tentera laut Cina bagi menghiburkan beratus-ratus anggota tentera serta buruh binaan di pulau buatan terumbu Fiery Cross yang menjadi rebutan di Laut Cina Selatan. Cina juga telah menubuhkan sebuah armada yang terdiri daripada nelayan di pelabuhan Pulau Hainan, di mana latihan ketenteraan serta subsidi berupa bekalan ais dan minyak telah diperuntukkan. Di dalam pada masa yang sama, Beijing turut beralah sedikit sebanyak dengan mengiktiraf Pulau Natuna sebagai wilayah berdaulat milik Indonesia. Sememangnya Cina perlu mengambil iktibar masa lalu di mana diplomasi adalah langkah yang terbaik di dalam mendepani Nusantara, bukannya ketenteraan. Sejarah telah membuktikan bahawa Angkatan Tentera Laut Cina sewaktu kekuasaan Kublai Khan pada 1292 mampu dikalahkan oleh Tipu Muslihat Putera Raden Wijaya yang seterusnya mengasaskan kerajaan Majapahit di Nusantara. Sejarah juga membuktikan bahawa kepentingan Cina adalah lebih terpelihara menerusi dasar berbaik-baik dengan negara-negara Nusantara. Contohnya seperti hubungan Cina dan Melaka pada era Maharaja Yongle, iaitu pemerintah dinasti Ming. Melihatkan pola kerjasama diplomasi pertahanan Malaysia, Indonesia dan Filipina, di samping realiti kehadiran Amerika Syarikat serta Australia di Pasifik pada hari ini, Beijing perlu lebih positif di dalam tindak tanduknya dengan negara-negara Nusantara terbabit, khususnya daripada segi menghormati kedaulatan dan integriti wilayah mereka. Yang pastinya, pendekatan diplomatik positif oleh China bakal menguntungkan gagasan laluan sutera maritim baru mereka juga, iaitu One Belt, One Road. Jadi, korang bolehlah nilai sendiri jika di situ adanya kejujuran di sebalik isu Laut Cina Selatan. Diam tidak bererti setuju, bising tidak semesti bijak. Ada kala di dalam persahabatan yang dihulur, sudah pasti ada sesuatu yang dicari. Fikir-fikirkan.